rumah sendiri kan. Tak payah bagi salam lah kot. Tak, jangan. Ya, rumah sendiri pun kena bagi salam. Ya, hatta kita masuk dalam bilik kita pun kita kena bagi salam. Sebab apa? Sebab kita berkongsi alam ini dengan benda yang tak nampak. Lebih-lebih lagi lah bila mana kita meninggalkan rumah kita. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari, ya, yang mana ketika itu akan menggamit makhluk-makhluk yang tak nampak ini untuk berehat, untuk mendiami, mendatangi rumah-rumah kita, dan juga bilik-bilik kita. Sebab tu di antara sunnahnya, kita masuk bilik bagi salam, kemudian kita kibaskan tempat tidur kita. Sebab dikuatiri, ditakuti makhluk-makhluk ataupun benda-benda kecil yang berbisa yang kita tak nampak. Lebih-lebih lagi lah yang makhluk-makhluk tak nampak tu, dia duduk kat tempat pembaringan kita. Jadi sunnahnya di sini, dalam surah An-Nur ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nur ayat 27, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah, ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehinggalah kamu lebih dahulu meminta izin kepada serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat bahawa mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Kita akan kata, ini masuk rumah orang Ustaz. Ustaz cakap tadi masuk rumah kita. Ada ayatnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Dalam surah An-Nur ayat 61. Maka apabila kamu masuk ke dalam mana-mana rumah, termasuk rumah kita lah, bilik kita, hendaklah kamu memberi salam kepada sesiapa yang seperti kamu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cara hidup yang berkah lagi baik. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Sebab kita pernah kongsikan dulu, rumah yang tidak dibacakan, rumah yang tidak dihiasi dengan Al-Quran, tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya, rumah itu akan mudah dimasuki oleh iblis. Iblis yang namanya Dasim itu, dia menunggu peluang-peluang untuk dia masuk ke rumah. Bila mana kita masuk ke rumah tidak memberi salam, dia akan dahulu akan masuk rumah kita. MO dia apa? Modus operandi iblis tu apa? Yang namanya Dasim, memporak-porandakan rumah tangga. Kerja dia itu, dia seronok kalau rumah tangga tu bergolak, rumah tangga tu berlaku pergolakan. Dia hasut isteri, dia hasut suami. Kadang-kadang tak pasal-pasal, kan? Tak ada benda pun, tapi didatangkan perasaan-perasaan. Sebab itu memang dah kerja dia. Hari ini, sampai di masjid kita ni pun sering didatangi oleh anak-anak kita yang mohon untuk apa? Untuk bimbingan nasihat rumah tangga. Sebab apa? Sebab inilah, benda-benda kecil pun jadi gaduh. Kalau kita tengok balik macam tak masuk akal kau punya cara nak bergaduh ni, kan? Tapi itu yang berlaku. Bila mana kita tanya, solat of course lah. Kalau duduk tanya, solat tak kat rumah? Kadang-kadang. Solat jemaah tak dengan isteri? Kan? Solat bila? Waktu baru-baru kahwin dulu. Kat mana tu? Kat rumah mak mertua. Dia cerita hal lama dulu. Hak sekarang ni, sekarang ni tak dan Ustaz. Kerja sibuk dia kata. Jangan. Sebab iblis itu akan sentiasa, dia tak akan bagi jalan mudah kepada kita.
ya, dia akan cuba untuk merosakkan. Ya, sebab tu salam itu sangat penting. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahluk fasallim yakum barakatan alaika wa ala ahli baitika. Hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada Anas radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku, apabila kamu memasuki rumah, maka berilah salam kepada penghuni rumah tersebut. Nescaya engkau dan ahli dalam rumah tersebut akan mendapat keberkatan. Ya, sebab kita dah sebut dah, ya, dalam salam itu adanya 1001 ikrar doa kebaikan. Ya. Orang yang memberi dan orang yang menjawab salam. Ya. Kemudian hendaklah memberi salam ketika bertemu, sama ada dikenali ataupun tidak. Yang ini yang kita tekankan tadi. Ya. Yang mana dalam hadis An Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma qala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamul khair. Qala tut'imu at-ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang manakah yang paling baik? Bagi dia menjawab, memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenali dan juga kepada orang yang tidak kau kenali. Ya, hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Kan, tak katalah kita sekarang lepas salam, lepas imam baca doa, dah tak macam dulu dah. Selawat pun dah tak mau, kan? Salam pun tak mau, ya. Kena hidupkan balik tu. Sebab apa? Sebab bila mana kita bersalam-salaman, akan ada rasa tautan mahabbah itu. Ya. Dan juga, ya, yang kita sebut aliran tenaga. Kan? Dia ada aliran tenaga. Hari ni kita berkumpul, tuan-tuan. Ya. Orang bukan Islam buat kajian. Kenapa orang Islam dalam kesibukan dia mencari ataupun dia bekerja seharian, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, nak kena pula pergi sembahyang Jumaat. Lepas solat Jumaat, mereka keluar daripada masjid mereka dalam keadaan apa? Sangat bertenaga. Ya, sangat energi. Kan? Kita boleh tengok sendiri, tuan-tuan. Kita berkumpul ni, nanti keluar tengok kawan-kawan yang kita keluar daripada masjid ni. Dalam keadaan lesu ke dalam keadaan semangat? Dalam keadaan semangat. Sebab apa? Sebab berlakunya dalam jemaah kita ni, solat Jumaat ni, kita bersalam-salaman, kita berlaga-laga bahu, berlaga-laga lutut. Di situ ada berlaku pengaliran tenaga. Berlakunya pengaliran tenaga. Barangkali saya sendiri, ya, dalaman saya tak kuat. Ya, bersalam saya dengan Tuan Haji. Ya, Tuan Haji, ya, dalaman dia, aura dalam dia, ya, kuat. Ya, jadi saya dapat berkongsi. Di samping apa? Di samping itulah antara hikmah kenapa solat berjemaah ini digalakkan dan dianjurkan. Ya, ketika mana kita solat berjemaah, ya, contoh kalau saya jadi imam, tuan-tuan ingat agak-agak lah, kan, kira-kiranya doa saya ni makbul ke tidak? Nak tanya tu. Ya. Kita yang berdoa ni pun mengharapkan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Sebab tu al-khawf wa raja itu kena ada dalam kehidupan kita. Ya, kita dah buat yang terbaik, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan terima. Tetapi yakin tak, tuan-tuan, bahawa dalam ramai-ramai kita bersolat berjemaah ini, ada doa-doa orang yang Allah Ta'ala terus terima. Ya. Doa yang tiada hijab. Ya. Siapa? Orang-orang yang hatinya, orang-orang yang rohnya, orang-orang yang takarub dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak katalah, kan?
kita ni buat silap, buat khilaf, kita tak tahu, tetapi adanya sahabat-sahabat kita yang doanya didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pakat-pakat amin, pakat-pakat dapat. Baik. Yang seterusnya, hendaklah memberi salam antara sesama manusia kerana ia boleh mengeratkan silaturahim. Yang mana sabda Nabi SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshus salam bainakum. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak beriman sepenuhnya sehinggalah kamu berkasih sayang di antara sesama manusia. Adakah kamu mahu aku tunjukkan sesuatu perkara yang apabila kamu semua lakukannya, nescaya kamu akan berkasih sayang? Ucaplah salam di antara kamu. Dalam ucapan salam itu, adanya tautan mahabbah, sehingga kan berkirim salam juga diterima. Kan kita kadang-kadang tak dapat nak pergi mana-mana, sampaikanlah salam dengan lafaz assalamualaikum. Sebab apa? Sebab ada dalil berkenaan kiriman salam ini, yang mana dalam situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kiriman salam malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Aisyah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril yaqra'u 'alaika salam, qalat qultu wa 'alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadis muttafaqun alaih. Yang daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku bahawa Jibril mengirim salam kepadamu. Lalu Aisyah pun menjawab dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya dalam kita berkirim salam tu pun termasuk, sebab apa? Ada dalilnya. Jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan perkara yang Rasulullah ingatkan kepada kita, akhir zaman nanti ucapan salam itu akan dia jadi eksklusif. Itu pun dia jadi dah mula orang tinggalkan. Sebab tu kita kena apa? Kena jaga, mudah-mudahan kita meneruskan sunnah-sunnah Nabi, yang saya kira sunnah memberi salam ni sudah sunnah yang paling simple, yang murah, tak perlu bayaran pun, kan? Tinggal nak lafazkan saja. Dengan salawat pun macam tu juga. Salawat itu mudah, salawat itu mudah. Tinggal nak salawat sahaja, kan? Macam hari Jumaat untuk Bilal kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawapan kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila hari Jumaat, untuk Bilal kita sebut ataupun lafazkan ayat itu, sunyi je, kan? Sepatutnya disambut dengan salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Sebab apa? Kita tak nak sebagaimana Nabi SAW dalam hadis mengatakan, bakhil. Siapa? Orang-orang yang apabila disebutkan namaku, dia tidak berselawat ke atasku. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Sebar-sebarkanlah kebaikan, sebar-sebarkanlah salam. Mudah-mudahan semuanya akan mendapat kebaikan daripada apa juga yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Jadi di sini saya mohon ampunan maaf, mohon ambil masa tuan-tuan sikit. Mudah-mudahan yang tuan-tuan sekarang berada dalam keadaan beriktikaf, niat iktikaf tuan-tuan. Izinkan saya bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, projek pengumpulan baju recycle serta fabrik terpakai Green Go Bin 3.0 akan diadakan pada hari esok, Sabtu 28 Oktober di perkarangan Masjid
dengan kerjasama Muslim Volunteer Malaysia, bermula daripada 8 pagi sehingga 5 petang. Minggu lepas kita dah buat dah, Sabtu Ahad. Ada permintaan lagi, kita buat lagi. Jadi tuan-tuan, kalau ada bahan-bahan ataupun pakaian terpakai yang masih boleh digunakan, bolehlah kita sama-sama menjayakan program ini. Sebab antara lain yang diminta kat sini, baju, toto, soft toys, seluar, telekung, sejadah, kasut dan lain-lain lah. Hasil pengumpulan barangan recycle ini akan dijual kepada kilang, disalurkan ke dalam tabung kecemasan Palestin. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada sosial media Muslim Volunteer Malaysia. Berkenaan dengan tabung kemanusiaan Palestin di Masjid Kota Damansara yang dibuka pada 13 Oktober 2023 sehingga 24 November yang lepas adalah berjumlah 17,902. Yang sumbangan ini telah diserahkan dan disalurkan kepada tabung tijari yang untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Jadi pihak pengurusan masjid mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang menyumbang atas solidariti kita kepada saudara-saudara kita di Palestin sana. Kemudian satu program sempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini program penutup lah untuk tahun ini, Daurah Kitab Hidayatus Salikin yang akan diadakan pada hari Ahad ini 29 Oktober 2023 bersama Ustaz Muhadir bin Haji Jol. Bermula pada 9 pagi hingga 8 suku ataupun 8.15 malam di Masjid Kota Damansara. Kepada tuan-tuan yang ingin mengaji ataupun menadah kitab untuk Hidayatus Salikin ini boleh datang. Penyertaan adalah percuma. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kutipan mingguan dan kutipan Jumaat bagi minggu keempat Masjid Kota Damansara adalah berjumlah 10,110. Ini juga pihak pengurusan mengucapkan beribuan terima kasih kerana tuan-tuan menyumbang untuk pengimarahan dan melicinkan perjalanan masjid kita. Yang seterusnya, pihak pengurusan menyuruh kepada jemaah Masjid Kota Damansara agar tidak meletakkan atau meninggalkan kenderaan di dalam kawasan parking masjid di luar waktu solat waktu. Yang mana keadaan ini menyukarkan kerja-kerja persiapan program masjid yang akan menggunakan ruang-ruangan tersebut. Jasa baik semua amatlah dihargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih. Jadi pihak pengurusan Kota Damansara sekali lagi mohon ampun dan maaf dan mengucapkan terima kasih kepada semua di atas keprihatinan dan juga sumbangan-sumbangan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tutup pertemuan kita pada waktu dan ketika ini dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Allahumma a'idhal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Iraq wa fi Syria wa fi Libya wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah pada hari ini